Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk anda semua. Jadi sekarang ni kita akan ber-Facebook Live bersama-sama saya Akmal Hafiz Ruslan di Facebook page TVET Mara dan juga di Instagram TVET Mara. Jadi untuk hari ini kita bersama dengan Encik Alimuddin, di mana pengarah dari bahagian kemahiran dan teknikal. Jadi hari ini hari yang istimewa, hari ini hari yang sangat-sangat menarik kepada pelajar-pelajar ataupun kepada lepasan SPM yang mungkin dah ambil dah result SPM ni. Betul. Betul. Sekarang memang dah ambil dah. Satu penantian yang sangat mendebarkan pada pelajar tu sendiri dan ibu bapa. Betul. Silap-silap ibu bapa tu yang akan rasa lebih gemuruh daripada pelajar-pelajar kita, Mak. Setuju. Okey, sekarang ni kalau misalnya seandainya anda yang dah pun ambil keputusan SPM yang cemerlang tu, kita ucapkan tahniah kan. Tetapi yang mungkin kurang cemerlang tu, jangan rasa ini merupakan detik-detik terakhir ke ataupun apa sahaja. Sebenarnya anda boleh lagi mencipta kecemerlangan anda. Okey, jadi kita nak sama-sama dekat sini nak kongsikan apa ni Cik Alim, apa yang menarik ni, apa yang terbaik ni ada di institusi pendidikan TVET bawah Mara. Kita ada Kolej Kemahiran Tinggi Mara KKTM, kita ada Mara Japan Industrial Institute MJI dan juga Institut Kemahiran Mara IKM. Betul, Mak. So pastikan TVET Mara menjadi pilihan anda. So kita menyediakan peluang-peluang yang terbaik untuk anda pada hari ini. Betul. Okey, jadi Cik Alim, sebelum kita teruskan lagi, kita nak tahu apa yang program-program yang ditawarkan di KKTM, MJI dan juga IKM ni. Kita nak tahu syarat syarat untuk permohonan kemasukan ke program diploma, program sijil di semua institusi ni. Untuk syarat bagi kemasukan ke TVET Mara, iaitu khususnya kepada MJI, KKTM dan IKM, mudah saja. So ada kelulusan, iaitu sama ada lepasan SPM ataupun SKM ataupun lain-lain institut latihan kemahiran yang lain. Warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga ke 40 tahun. Okey. Dan semestinya kena sihat tubuh badan. Itu syarat Baik, itu yang boleh kita kongsikan ketika ini dan kita nak tahu ni juga Cik Alim. Bagi syarat-syarat yang program-program khas tu nanti kita akan kongsikan, kita akan bagi tahu. Nak tahu juga ada berapa banyak KKTM, ada berapa banyak MJI dan juga IKM di seluruh Malaysia. Okey. Untuk pengetahuan semua, kita IKM kita ada 14 institut. Betul. Kita ada MJI 1 dan kita ada KKTM, kita ada 10. So total semua kita ada 25. 25 keseluruhannya. Keseluruhannya 25 di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia, saya ulang balik. Kita ada MJI 1. Baik. Kita ada KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara, kita ada 10. Baik. Dan kita ada Institut Kemahiran Mara, kita ada 14. Di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Betul. Okey. Jadi kalau kita nak tengok, kita nak tahu di setiap negeri. Kita mula dengan Johor lah. Mungkin Johor ada institusi apa di sana tu? Okey, di Johor kita ada IKM Johor Bahru. Kita ada KKTM Sri Gating dan kita ada KKTM Ledang. So ada 3 di Johor. Di Johor saja pun dah kita ada 3. Baik, okey. Johor 3, kemudian kita naik atas sikit. Kalau kita ke Melaka pula, Ke Melaka kita ada IKM Jasin. Itu saja kot di Melaka rasanya. IKM Jasin, kita ada KKTM Masjid Tanah sebenarnya. Satu, kita ada KKTM Masjid Tanah di Melaka. Ada 2 pusat. Sorry. Baik, daripada Melaka kita terus untuk naik ke zon tengah pula mungkin. Di Selangor kita ada. Di Selangor kita ada satu-satunya MJI, Mara Japan Industrial Institute. Mara Japan Industrial Institute. Kemudian kita pergi ke Selangor, satu lagi kita ada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya. Dan juga di ibu kota Kuala Lumpur kita ada satu institusi, iaitu Institut Kemahiran Mara Kuala Lumpur. Okey. Dan di atas sikit, kalau kita pergi zon pantai timur mungkin. Zon pantai timur, kalau di Terengganu kita ada Institut Kemahiran Mara Besut. Baik. Kita ada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kemaman. Kita ada, kalau saya di Pahang, Institut Kemahiran Mara Tan Sri Yahya Ahmad Tasha. Dan kita ada KKTM Kuantan.
KKTM Kuantan. Okey, itu di zon Pantai Timur, Cik Alim. Okey, satu lagi di Kelantan kita ada KKTM Pasir Mas. KKTM Pasir Mas. Untuk Pantai Timur. Alright. Kemudian kita terus ke utara. Utara. Okey, kalau utara saya mulakan kita di Perlis, kita ada Institut Kemahiran Mara Berseri. Okey, satu saja di Perlis. Masuk ke Kedah kita ada banyak sikit. Kita ada Institut Kemahiran Mara Alustar. Kita ada Institut Kemahiran Mara Sik. Kita ada Institut Kemahiran Mara Sungai Petani. Betul. Ya, ada lagi. Kita ada Alustar tadi. Ya, Alustar, Sungai Petani, Sik, Berseri di utara. Okey. Kalau kita masuk ke Penang, kita ada Institut Kemahiran Mara Seberang Perai Utara. Dan kita ada Kolej Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau. Di Penang kita ada 2. Okey, baik. Jadi kalau kita pergi pula ke zon Borneo, kita ada juga di sana institusi pendidikan TVET Mara kita. Okey, di Borneo kita mula dengan Sarawak, kita ada 2 iaitu Institut Kemahiran Mara Kuching dan satu lagi Institut Kemahiran Mara Bintulu. Baik. Kemudian kita pergi ke Sabah, kita ada Institut Kemahiran Mara Kota Kinabalu. Kita zon tengah kita tak pergi lagi kan? Kita di Perak kita ada KKTM Lenggong dengan Institut Kemahiran Mara Lumut. Ya, okey. Jadi saya rasa komplit dah kot. 25 pusat kita. Itu baik TVET Mara. Itu yang kita sediakan untuk anda. Jadi kalau misalnya anda tahu program diploma dan juga sijil, memang semua institusi itu ada menawarkan program sijil dan diploma. Jadi Cik Alim, berapa banyak program sijil yang ditawarkan dan juga berapa banyak program diploma yang ditawarkan? Okey, untuk sesi akan datang kita akan menawarkan untuk program sijil kita ada lebih kurang 25 program sijil yang kita tawarkan dan 88 program diploma di seluruh pusat-pusat kita yang kita sebutkan tadi. So banyak tu, lebih 100 lebih lah kalau kita campur tu 100 lebih. Betul. So sedia menanti dengan pada sesi Julai nanti. Alright. So untuk pengambilan pula untuk pengambilan kita ada sebenarnya kalau dalam TVET Mara kita ada 3 kali pengambilan. Kita ada intake Mei nanti. Intake Mei pada bulan Mei. Lepas tu kita ada pengambilan ataupun intake Julai. Ini intake yang besar dan kita ada lagi satu intake iaitu intake Oktober bulan 10 nanti. So kita ada beberapa berkenaan dengan pengambilan tadi. Kalau intake Mei nanti dia akan melibatkan pada 4 pusat utama iaitu MJRI, KKTM Kuantan, KKTM Ledang dan KKTM PJ. Ada 4 pusat ni kita akan ambil pada sesi Mei. Awal lah masuknya bulan puasa tu dah kita ambil. Betul. Okay. Kalau intake Julai, selain daripada pusat-pusat yang saya sebut tadi 4 tu, maksudnya kita akan bermula pada sesi Julai. Baik. Dan sesi Oktober kembali kepada 4 pusat yang saya sebut utama tadi. Itu dia punya sesi pengambilan dia. Alright. Baik, jadi kalau misalnya kita dah bagi tahu sesi pengambilan tadi, sekarang ini memang kita dah buka untuk permohonan pengambilan pelajar baharu. Kita ada 2 platform untuk anda boleh membuat permohonan. Yang pertama menerusi UPU online dengan kata caranya ataupun websitenya http://upu.moi.gov.my. Okey, saya ulang balik, http://upu.moi.gov.my. Itu. Dan juga platform yang kedua untuk memohon sekarang memang kena cepat. www.tvetmara.edu.my www.tvetmara.edu.my. Jadi kalau untuk permohonan di TVET Mara, tarikhnya adalah 27 Februari hingga 22 April sahaja, manakala di UPU pula dibuka pada 24 Februari sehingga 30 Mac ini sahaja. Okey? Baik. Jadi Cik Alim, kita dah tahu juga ni kan jenis-jenis diploma tadi tu dan juga apa menariknya ataupun program-program yang ada ni. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Sebagai permulaan di TVET Mara sebenarnya kita sediakan 12 kluster utama, kluster utama untuk pengajian untuk program yang kita tawarkan. So saya pergi kepada 12 tersebut. Baik. So yang pertama kita ada otomotif.
Okey, kita ada biomedical engineering, kita ada bioteknologi, kita ada built environment ataupun alam bina, kita ada civil, kita ada electrical, kita ada electronic, material processing, manufacturing, mechanical service, oil and gas dan art and design. Okey, itu kluster, kita namakan kluster program pengajian kita. Dan yang menariknya semuanya adalah melibatkan engineering ataupun kejuruteraan. Baik. So, kalau kata management tu kita tak tawarkanlah nama pun pivot untuk kita di sini Betul. So, itulah kluster-kluster yang ada. So, dalam kluster-kluster ni pula kita akan pecahkan kepada beberapa program lah. Sebagai contoh, saya bagi contoh saja. So, dalam otomotif kita ada menawarkan Baik. kita ada menawarkan sijil teknologi baik pulih badan kenderaan. Okey, kita ada menawarkan sijil, kita menawarkan diploma teknologi otomotif sama spesifik kepada four wheel drive. Kita ada diploma teknologi otomotif komersial. Kita ada sijil teknologi otomotif jentera berat. Itu sebagai contoh kepada kluster otomotif. Kalau kita pergi kepada semua kluster yang saya sebutkan tadi, dia ada spesifik program yang kita tawarkan. So rasanya macam saya sebut tadi, kita ada 100 lebih program, 25 sijil, 88 program. So merangkumi untuk kluster-kluster yang saya sebutkan tadi lah. Baik. Jadi kalau kita tengok sebenarnya kita ada niche-niche yang berbeza tau. Kenapa kita perlu nak buat niche ni? Contoh ni, jadi kalau seandainya anda pasal SPM ni, mungkin lepas SPM mak ayah akan cakap, okey, kalau nak berminat tentang engineering, pergi terus masuk ke kos kejuruteraan ataupun mekanikal dan juga sebagainya. Kita di sini ada juga, tapi kami di sini menawarkan program tersebut dengan lebih details. Okey, betul. Contohnya jadi. Contoh sebagai contoh saya sebut tadi cluster manufacturing. Dalam cluster manufacturing sebenarnya banyak sangat spesifik program yang kita tawarkan. Dia tak sama dengan institusi-institusi lain. Contoh kalau institusi lain tu dia menawarkan diploma teknologi kejuruteraan manufacturing pembuatan. So itu saja. Tapi di TVET Mara kita menyediakan lebih spesifik. Sebagai contoh saya ambil program-program yang ada di balik pulau. So program-program yang ada di balik pulau memang cluster manufacturing, diploma teknologi kejuruteraan pembuatan, dalam kurungan nombor 1 kita ada plastic injection molding. So kalau orang tak tahu apa itu plastic injection molding, mudah saja sebenarnya. Kalau kita sebut segala barang-barang plastik yang kita buat, sebagai contoh mouse, casing mouse tersebut diperbuat daripada plastic injection molding. Proses dia adalah plastic injection molding. So di samping itu kita ada program lain lagi. Tadi kita kata plastik, sekarang kita lebih kepada produk metal, produk besi. So, di balik pulau juga kita ada diploma teknologi kejuruteraan pembuatan dalam kurungan tool and die, stamping die. So dia berlawanan daripada program injection molding tadi, produk dia produk plastik, yang ni produk dia metal, besi. Okey. Selain daripada tu, kita juga ada diploma teknologi kejuruteraan produk design. So maksudnya dekat sini kita spesifikkan. Kita bukannya ambil pembuatan tu saja. Kita pergi spesifik, kita ada product design, kita ada injection molding, kita ada tool and die, kita ada mechatronic industry. Itu di balik pulau saja. Kalau saya pergi jauh sikit, kita pergi KKTM Sri Gading. KKTM Sri Gading tu dia kluster dia adalah civil. So bila kluster dia civil, kalau tempat lain tu mungkin diploma teknologi kejuruteraan awam, tapi di tempat kita dia lain sikit. Kita menyediakan forensik bangunan, kita menyediakan turapan jalan. So maksudnya dia spesifik, kita ada BIM. Itu maksudnya kita spesifik pada teknikal tersebut. Ni sesuai dengan kita sebab pembelajaran kita 60 hingga ke 70% adalah praktikal, hands on. Itu bezanya kita. So bila hands on nanti, pelajar yang masuk dengan program diploma ataupun sijil di tempat kita, bila dia further study ataupun dia sambung belajar ke tempat lain, dia dah nampak perkara-perkara yang sepatutnya dia ada untuk hands on. Tambah-tambah lagi lah kalau dia masuk terus ke dalam bidang industri nanti. Itu yang kita cuba sediakan di TVET Mara. Banyak sangat lagi. Itu saya baru bagi 2 contoh. Saya baru bagi manufacturing dengan civil. Ada lagi yang dahsyat.
sebagai contoh, saya ambil lagi contoh. Waktu ni saya ambil peluang untuk nak Betul. mewar-warkan. Kita memang nak bagi tahu sebab ada yang macam mungkin pernah dengar tapi kat mana agaknya boleh nak sambung belajar. Sebenarnya di sini ada semuanya. Teruskan Jalil. Saya ambil kesempatan ni sebab hari ni keputusan SPM, Betul. hari yang besar kepada untuk sebagai kick off perjalanan hidup selepas zaman sekolah. Betul, So saya baik ambil contoh lagi. Kita ada kluster Biomedical Engineering. So Biomedical Engineering ni kita laksanakan di KKTM Ledang dalam program, bermacam-macam program berkenaan elektronik yang melibatkan instrumentasi peralatan perubatan. Betul. Tapi sebenarnya biomedical ni bukanlah untuk apa kedoktoran. Ya, Tidak. bukan, Kita disebalik kepada mesin-mesin canggih peralatan yang hebat itu. Bermaksud dekat sini program pengajian kita dia fokus kepada bidang elektronik dalam instrumen ataupun peralatan yang digunakan dalam bidang perubatan. Sebagai contoh MRI, inkubator kepada pelajar inkubator kepada kanak-kanak yang baru lahir, mesin X-ray yang mesin inkubator. So pelajar-pelajar ni dia akan belajar berkenaan dengan alatan-alatan yang digunakan dalam bidang perubatan. Betul. So bidang perubatan dia sangat kritikal dari segi calibration, dari segi ketepatan. So dekat sini itulah perkara-perkara yang akan dibelajar oleh pelajar tersebut. Betul. Itu biomedical engineering. Tapi kena diingat sebab ada yang kata macam kalau belajar kat sini macam jadi juru X-ray. Bukan. Kita bukan jadi juru X-ray. Yang tu kena faham. Kita bukan jadi X-ray. Kita akan selenggara alat-alat yang digunakan tadi, yang kita sebut tadi. Banyak sangat alat-alat complicated yang ada dekat perubatan. Betul. Itu yang akan melibatkan biomedical engineering yang kita sediakan di KKTM Ledang. Baik. Saya bagi dua contoh lagi lah. Kita juga ada oil and gas. Oil and gas ni kita ada di IKM Bintulu dan di peringkat diploma adalah di KKTM Kemaman. So banyak program-program yang di sini yang kita kata untuk kita terjun dalam bidang oil and gas. Sangat-sangat relevan sebab hands on dia tu sangat tinggi. Betul. Okey. Satu lagi, kalau orang kata semua itu engineering, tak ada ke yang lain sikit. Memang kita adalah engineering dan technical. Saya pergi kepada alam bina. So kita ada program diploma diploma seni dan reka bentuk di Rembau, dan kita ada architecture juga di KKTM Pasir Mas. Okey, baik. Jadi kalau kita sebenarnya macam-macam sijil diploma yang lebih spesifik, mungkin anda ada kemahiran ataupun minat yang tertentu tu, boleh terus untuk layari www.tvetmara.edu.my. Jadi di dalam tu ada semua informasi, ada semua maklumat tentang program yang ada, kelayakan yang ada, dan juga laluan untuk anda meneruskan kecemerlangan membina masa depan. Ini kalau misalnya contohnya kalau untuk program Foundry, program penyamanan udara kan, mungkin anda tak pernah dengar, tapi sebenarnya itu juga mendapat permintaan yang sangat tinggi kepada industri. Ya, betul. Okey. Jadi seterusnya ni Cik Halim, mungkin kita nak tahu juga selalunya ataupun ada orang cakap kalau misalnya bidang TVET ini setakat itu sahaja. Lepas habis belajar okey terus kerja. Macam mana kalau misalnya ada yang nak sambung belajar ke IPTA, ada yang keinginan nak belajar ke luar negara ke, ada tak peluang-peluang tu kepada pelajar-pelajar ni? Sebelum saya ulas yang tu lagi, kita kena tahu juga sebenarnya di TVET Mara, kalau program diploma kita menyediakan beberapa jenis program diploma. Baik. Ya, kita ada diploma kejuruteraan. Betul. Diploma kejuruteraan memang diakredit oleh MQA. Okey, dengan badan profesional dia adalah ITEC ataupun MBON. Okey. Kita ada diploma teknologi kejuruteraan. So diploma teknologi kejuruteraan kita pun juga diakredit oleh MQA, bahkan kita juga ditauliahkan pengiktirafan oleh JPK. Bermaksud dekat sini dia ada dua. Dia akan dapat, memang program tu diploma MQA boleh further macam biasa, dan dalam masa yang sama dia akan dianugerahkan diploma kemahiran Malaysia level 4 ataupun level 5. Wow. Sangat-sangat berbaloi sebab kalau di KM tu kalau orang kata apa boleh laku, memang laku dekat dalam industri. Itu diploma teknologi kejuruteraan. Baik. Kita juga ada diploma teknologi yang memang khusus
mendapat pentaulihan JPK, diploma DKM level 4. Okey. Lepas tu kita ada diploma kompetensi. Okey, yang menarik diploma kompetensi ini, kita selain dah mendapat persijilan MARA, diploma MARA, kita juga akan dapat sertifikat atau persijilan daripada badan-badan profesional. Sebagai contoh TWI, Suruhanjaya Tenaga. Okey, bermaksud dekat sini dia juga diiktiraf oleh kekompetenan dia tu, kompetensi dia tu oleh badan-badan profesional. Baik. Itu pun terbaik. Yang ni kalau welding tu memang dahsyat lah. Contoh dia ada sertifikat yang hebat, dia ada NDT, dia boleh jadi welding inspector. Oh, memang dahsyat yang tu. Betul. Okey, itu diploma kompetensi, diploma teknologi saya dah sebut. Kita juga ada diploma profession yang biasa. Contoh diploma architecture. Okey, itu pun kita ada diploma seni dan reka bentuk. Ini memang khusus akan diberi pengiktirafan oleh MQA. Selain daripada itu, kita juga ada diploma industri. Okey, diploma industri ni memang kita collaborate dengan mana-mana industri yang terbuat dengan kita secara tailor-made. So, bila secara tailor-made, Maksudnya apa tu? sure employ. Pasti Sure kerja. employ dengan industri yang buat program diploma dengan kita. Baik. Okey. Dan yang terakhir, anak bongsu kita ada diploma teknousahawan. Diploma teknousahawan ni pun menarik. Memang saya declare terus, memang kita tak ada pengiktirafan daripada MQA ataupun JPK yang tu. Tapi akan dididik supaya menjadi usahawan. Betul, betul. Yang mana syarat untuk bergraduat dia adalah nilai jualan. Ya, kita tetapkan. Sebagai contoh, kita ada diploma teknousahawan reka bentuk perabot. Kita bagi syarat dia untuk bergraduat adalah sales 48,000 selama 2 tahun. So kalaulah dia berjaya mendapat sales 48,000 dalam masa 2 tahun, di samping ada beberapa kriteria lain yang kita masukkan ke dalam sana. So pelajar tersebut akan bergraduat dengan diploma teknousahawan. Baik. Buat masa ni, saya share sikit. Ya, boleh, Kita boleh. dah ada pelajar yang bergraduat dengan nilai jualan melebihi 200,000 dalam masa 2 tahun. Itu diploma teknousahawan. Dengan sistem pembelajaran juga pengajaran yang kita berikan, pasti anda akan boleh mencapai kejayaan kecemerlangan tersebut. Jadi kita akan lahirkan ramai lagi usahawan ni dan mungkin juga boleh bergelar jutawan. Okey, betul tu. So saya sambung balik soalan Akmal yang pertama, yang awal tadi tu. Teruskan. Nak pergi ke mana selepas tu? Disebabkan kita mendapat pengiktirafan daripada MQA, daripada JPK, bagi program-program yang mendapat pengiktirafan, tidak menjadi masalah untuk kita sambung belajar. Kalaulah pelajar-pelajar tersebut nak sambung belajar ke bidang yang tempat yang lebih tinggi. Betul. Tak ada masalah. Mana-mana universiti, mana-mana IPTA, IPTS, ILKA, silakan. Dia bergantung kepada IPTA yang atau pusat institusi tersebut, dia buka pintulah cara dia. Tapi kita dah mendapat pengiktirafan MQA dan JPK. Contohnya pun kita punya penerima anugerah graduan terbaik Majlis Convocation Berdana IMA yang baru ni, yang baru-baru ni, yang baru sekarang ni dalam semester kedua untuk tahun pertama menyambung pengajian di Universiti Sains Malaysia. Dan seorang lagi yang satu sesi lagi sudah pun berjaya melanjutkan pelajaran ke Universiti Adelaide, Australia. Itu bermaksud kalau nak further study tak ada masalah, kita menyediakan platform yang sesuai untuk tuan-tuan, untuk anak tuan-tuan, untuk tuan-tuan sendiri kalau pelajar yang dengar, untuk menyambung belajar ke overseas. Jangan kata program-program, contohlah program lain kita tak boleh masuk, kita dah tak ada harapan untuk pergi overseas. Masuk TVET MARA, insya-Allah ada laluan lain yang kita boleh bawa anda ke overseas. Kita akan bantu. Itu kalau nak further study. Baik. Kalau nak pergi industri, silakan. Betul. Terus masuk kerja, tak ada masalah. Kita dah menyediakan 60 ke 70% hands on. So kalau masuk ke industri dalam bidang yang
diceburi, insya-Allah dia dah tak kekok untuk tengok mesin, dia dah tak kekok untuk menjalankan mesin, dia dah tak kekok untuk operate dan seterusnya. Boleh kontrol segala-gala benda yang ada dalam tu. Betul, saya setuju sebab kita pun pernah juga membawa rakan industri kita daripada UMW kan, dengan terbual di bernama radio, dan juga diperakui oleh pihak industri bahawa pelajar-pelajar kita, keluaran kita ni memang mudah untuk mengikuti mereka punya standard operation. Jadi kalau anda nak menjadi seperti mereka, apa tunggu lagi? Kenapa nak fikir-fikir lagi? Sebab kita semua dah sediakan platform, dah sediakan laluan yang terbaik, daripada peringkat sijil kepada peringkat diploma dan juga laluan kerjaya untuk anda juga, insya-Allah pastinya akan cerah kerana kebolehpasaran pelajar-pelajar daripada KKTM, MJI, IKB juga melebihi 90% untuk tahun lepas. Betul. Kan? Betul. Kita dapat 90%, 92% employability bagi lepasan-lepasan TVET MARA. Betul. Okey, jadi sekali lagi untuk anda semua yang sekarang ni sedang menonton, boleh share dan juga like kita punya Facebook Live ini untuk pelajar-pelajar lepasan SPM, khususnya Cik Alim yang rasa-rasa macam berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang kemahiran tapi bidang TVET kita di Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute, MJI dan juga Institut Kemahiran MARA IKM. Pastinya akan memberikan yang terbaik kepada anda semua. Okey, jadi Cik Alim mungkin nak kongsikan lagi program-program yang mendapat permintaan tinggi ataupun program-program yang menarik untuk pelajar-pelajar ni yang dengar-dengar tapi tak tahu kat mana. Okey. Sekarang kalau ikut zaman sekarang, kita dah lebih kepada ICT. So, kita ada program baru sebenarnya yang kita tawarkan pada sesi Julai nanti. Baik. Iaitu kita ada Diploma Teknologi Komputer. Cyber Security kita laksanakan di SIT, IKM, Institut Kemahiran MARA SIT. Kita ada Diploma Teknologi Komputer. Big Data kita laksanakan di Institut Kemahiran MARA Lumut. Dan kita ada satu lagi Diploma Teknologi Komputer Cloud Computing. Kita ada di Besut. Selain tu program ni ada satu lagi program yang melibatkan yang sekarang ni memang hot, iaitu program Diploma Teknologi Kejuruteraan IoT di KKTM PJ. Ini semua program yang masih panas dan mendapat perhatian buat pada ketika ini sebab semua orang bercakap pasal IoT, Big Data, Cloud. So kita telah menyediakan platform tersebut untuk anda menyambung pelajaran ke bidang-bidang tersebut. Betul. Itu 4 yang utama yang kita hot sekarang. Okey, ada kita macam ni. Sebenarnya banyak. Banyak Kalau saya nak tambah, saya nak sebut semua 88 program diploma, 25 program sijil, semua tu saya nak sebut. Tapi kita pilih-pilih lah yang mana sebab masa pun ada terhad dia. Betul. Tapi yang pastinya kan Cik Alim, yang pastinya anda semua yang menonton kami sekarang ni, pengambilan kami, tempat kami adalah terhad. Kenapa terhad tu? Dalam satu kelas tu mungkin kita akan ambil cuma dalam 16 hingga 20 orang. Betul Cik Alim? Betul. Kenapa agaknya kita buat macam tu? Okey. Kenapa kita buat macam tu? Sebab kita ambil sikit, sebab corak pengajian kita, approach kita, pendekatan kita lebih mengutamakan praktikal, yang mana praktikal tu kita menyediakan semua orang akan menggunakan mesin tersebut. So betul. ada tempat yang mesin kita ratio 1:1. Ini bukan senang nak buat lah. Dia memang bila ratio 1:1 totally, bila hands on kita akan dapat 100% lah, maksudnya 1% kita akan rasa macam mana nak buat benda tu kan. Tapi ada juga yang share lah mesin-mesin yang sangat mahal tu. Betul. Of course kita share. Tapi kebanyakannya kita pergi kepada ratio 1:1 untuk penggunaan mesin. Okey. Jadi pastinya juga kalau misalnya lepasan SPM ni memang sangat banyak kita menerima permohonan. Anda semua kena mohon cepat, kena mohon pantas, menerusi 2 platform. Sekali lagi saya nak ingatkan anda boleh mohon menerusi www.tvetmara.edu.my bermula 27 Februari sehingga 22 April 2020, dan juga platform yang kedua http upu.moi.gov.my mula dibuka pada 24 Februari sehingga 30 Mac 2020. Jadi sekarang ni anda dah dapat keputusan SPM Cik Alim, dan anda boleh terus untuk mohon supaya anda tidak ketinggalan bersama-sama dengan kami. Okey, saya nak share lagi satu. Apa tu? Selain daripada lepasan SPM. Ya. Okey, ini untuk lepasan SKM.
Sekiranya tuan-tuan lepasan SKM level 3, tuan-tuan nak menyambung kepada level 4, kita ada 2 program baru yang kita tawarkan di sini. Kita ada program Diploma Kompetensi Kimpalan. So sekiranya tuan-tuan dah ada level 3 SKM, tuan-tuan nak menyambung ke level 4 SKM, boleh sambung di tempat kita. Yang ni, program ni akan berlaku di Berseri. Program ni akan ada di IKM Berseri, akan ada di Kimpalan, di IKM Jasin dan kita di IKM Lumut dan di IKM JB. Satu lagi program iaitu program Diploma Teknologi Otomotif dalam kurungan servis. Sekiranya tuan-tuan dah ada level 3 nak sambung kepada level 4 dalam bidang otomotif, boleh masuk ke IKM Tasha dan juga IKM Jasin. Itu antara info yang terbaru sebab kita menyediakan platform orang yang ada level 3 boleh masuk ke level 4 di KM. Betul. Okey. Memang sangat menarik. Ada lagi yang tambah, Syarif? Untuk pelajar giat, kita khusus kepada pelajar laluan kepada pelajar giat, kita menyediakan khusus untuk pelajar giat. Kita ada 2 program yang kita buat, iaitu satu Diploma Kompetensi Elektrik PW4 Suruhanjaya Tenaga. So kalau pelajar giat yang mempunyai PW2 nak menyambung untuk mendapatkan PW4, boleh sambung belajar di tempat kita di IKM Berseri, IKM Jasin dan juga satu lagi saya tak ingat. Dan juga kepada pelajar-pelajar MRSM. Okey. Sebelum tu, untuk giat lagi, kita juga sekiranya laluan kepada program yang mengambil program penyamanan udara Aircon. So sekiranya nak menyambung Diploma Teknologi Penyamanan Udara, boleh sambung di IKM Besut. IKM Besut. Ya, tapi kalau bukan yang giat, boleh sambung di IKM KL. Okey. Baik, itu dia sebenarnya ekosistem ataupun perjalanan yang telah pun diatur sebaik mungkin kepada pelajar-pelajar daripada MARA khususnya kan, daripada GIAT MARA dan juga kepada seluruh pelajar-pelajar SPM kita. Dan juga kita nak kongsikan sikit sebelum kita berakhir untuk campus lifestyle. Sebenarnya ada macam-macam kan aktiviti-aktiviti yang mereka buat, dan juga kita nak bagi tahu berkenaan dengan pelajar-pelajar MRSM pun ada juga untuk laluan ke KKTM MJI dan juga IKM ni Syarif. Teruskan. Untuk khususnya untuk pelajar-pelajar MRSM, kita juga menawarkan program-program untuk pelajar MRSM. So khususnya kepada 4 KKTM yang saya sebut tadi yang melibatkan diploma kejuruteraan, iaitu di MJII, di KKTM Kuantan, di KKTM Ledang dan di KKTM PJ. Di samping itu juga, bukannya tak boleh di tempat lain boleh pergi. KKTM Balik Pulau boleh pergi, KKTM Pasir Mas boleh pergi, KKTM Sri Gading boleh pergi. So untuk pelajar-pelajar MRSM ni, sebenarnya laluan untuk ke luar negara sangat tinggi. Sebab bila pelajar-pelajar MRSM ni dia lain sikit, dia punya knowledge dia tu kan. So peluang dia untuk ke luar negara sangat tinggi. Di mana kita menyediakan program sekiranya beliau berjaya mencapai satu tahap, mereka ni akan kita tempatkan ke luar negara. So sebagai contoh, pada tahun 2019 ada 14 orang pelajar kita telah berjaya menyambung pelajaran ke luar negara. 14. Di pelbagai negara dan dalam pelbagai bidang, antaranya di New Zealand, di Australia dan di UK. Baik. So jangan ingat kalau dah tak boleh fly, selepas ni tak boleh buat program lain, so masuklah ke tempat kita. Kita menyediakan laluan anda untuk bergerak ke luar negara. Betul, itu memang sangat-sangat menarik untuk anda semua meneruskan lagi kecemerlangan dalam bidang TVET bersama dengan TVET MARA, iaitu KKTM, MJII dan juga IKM. Dan yang dapat result ataupun keputusan yang mungkin kurang memberangsangkan ataupun yang rasa-rasa bukan itu target keputusan SPM anda, jangan putus asa, jangan rasa rendah diri, sebab
Dekat sini ni ramai pelajar-pelajar yang telah pun berjaya mengecapi kejayaan. Sebagai contohnya kita punya ikon Juvert Sui. Juvert Sui ni merupakan pelajar dari IKM Kota Kinabalu yang masa-masa lepas SPM tu tak melihat mana-mana, tetapi dengan semangatnya dan juga minatnya itu yang penting kepada anda. Dan juga boleh meneruskan pengajian dalam bidang kemahiran. Bila sebut pasal keputusan tadi, mungkin tuan-tuan, adik-adik ataupun ibu bapa yang tengok sekarang ni, tadi sebab kita sebut syarat am sahaja. Betul. So berkenaan dengan syarat khusus, saya sebut di sini secara general. Kalau diploma teknologi, kalau diploma kejuruteraan ataupun diploma teknologi kejuruteraan, syarat khusus dia adalah 3 mata pelajaran kepujian. Maksudnya 3 kredit. Tapi secara khususnya, kalau kita nak tengok apa yang kena kredit, itu tuan-tuan kena layari TVET MARA untuk tengok syarat secara detail lah. Betul. Sebab dia mengikut program tu, syarat tu dia akan mengikut program. Berbeza Contoh, sedikit. ya berbeza. Ada program yang perlukan matematik. Ada program yang memerlukan seni dan reka bentuk. Seni, subjek pendidikan seni. Baik. So yang tu kita kena tengok dekat detail lah. So kalau diploma teknologi, kita punya syarat untuk SPM adalah 2 kepujian. So mana-mana subjek yang kepujian tu, itu kembalilah kita kena tengok yang detail. Sebab dia ikut program-program yang ditawarkan adalah berbeza. Kemudian kita ada sijil. Semua program sijil adalah lulus SPM. Ada yang memang lulus SPM sahaja, tapi ada juga program yang sekurang-kurangnya 1 kepujian. Sekurang-kurangnya 1 kepujian. Bermaksud dekat sini maksimum untuk kita, lulusan minimum yang kita nak kalau di peringkat sijil tu lulus SPM. Baik. Ataupun 1 kepujian. Kalau di peringkat diploma minimum 2 kepujian. Dan yang biasa yang kita tawarkan adalah 3 subjek kepujian. Yang mana detailnya kita kena tengok syarat lah, mengikut program yang ditawarkan. Betul. So jadi kepada anda semua, kalau misalnya tahu apa informasi lanjut, apa kelaikan-kelaikan yang spesifik, yang detail, anda boleh terus layari laman portal kami di www.tvetmara.edu.my. Jadi di situ anda boleh membuat permohonan. Baik, kita nak kongsi sikit tentang campus lifestyle ataupun apa aktiviti-aktiviti menarik sebenarnya di pusat-pusat kita, di institusi kita. Ada antaranya kita kalau di Mara Japan Industrial Institute memang mendengarkan budaya Jepun di sana. Jadi mereka akan belajar cara-cara kebudayaan Jepun kan, pakaian Jepun dan juga sebagainya. Kemudian kita ada juga kalau orang Johor tu, apa dia punya signifikan kebudayaan mereka tu, Tarian apa Cik Adim? Cik Adim orang utara. Jadi kita tanya utara kan. Kalau di KKTM Ledang kita ada zapin, kumpulan zapin. Kemudian kita ada kumpulan silat kan. Yang pastinya kalau ada yang bakat dalam bakat seni suara tu di IKM KL, KKTM Rembau juga kita ada band yang mereka telah tumbuhkan serta peralatan equipment. Jadi memang tak bosan. Kalau misalnya aktiviti-aktiviti yang menarik, kalau di KKTM Masjid Tanah kita ada Muay Thai. Tak lupa juga kita ada sukan. Di KKTM Ledang kita sukan utama adalah rugby. Rugby, betul. Di KKTM Ledang. Jadi semakin lama semakin banyak aktiviti yang kita ketengahkan supaya penglibatan pelajar-pelajar tu menarik, walaupun dalam bidang kemahiran, tetapi kemahiran-kemahiran soft skill yang lain juga ada bersama dengan mereka. Itu yang menjadikan keterbezaan pelajar-pelajar TVET MARA, KKTM MJI dan juga IKM ini apabila berada dalam industri khususnya. Dan juga untuk di KKTM Lenggong, Cik Lim, itu istimewanya sebab pelajar tadi kami, pelajar yang anugerah graduan terbaik MKP Majlis Convocation Perdana IMA 2020 tu daripada KKTM Lenggong dan juga menyambung pengajian ke USM. Apa program-program yang boleh kita kongsikan dekat KKTM Lenggong tu, Cik Alim, berkenaan dengan herba ya? Di Lenggong kita klusternya adalah bioteknologi. Di sana kita ada 5 program yang kita tawarkan. Kita ada diploma herba dan hasilan semula jadi. Yang ni lah yang program-program yang nak mengekstrakkan. Kalau contoh tongkat ali ke, itu diploma herba dan hasilan semula jadi. Kita juga ada diploma herba
itu sains herba. Kita ada juga diploma herba dan sains hasilan semula jadi berkenaan dengan pembuatan. So pembuatan ni maksudnya kita akan hasilkan produk-produk tertentu. Ya. Lepas tu kita juga ada diploma teknologi packaging. So maksudnya tadi kita dah ekstrak benda, betul. kita hasil benda daripada tumbuhan tu, ya, betul. dan kita buat packaging untuk produk tersebut. So maksudnya dia ada continuity. Betul. So lagi satu kita ada diploma teknologi kejuruteraan makanan, food technology, boleh hasil makanan pun. So di sana kita ada produk pun, produk kopi rabat. Betul. Dah kopi dipasarkan kopi rabat. Itu contoh. Ya, itu contoh contoh. memang kita buat, kita implementasikan. Ya, dan hasil kopi raban tu telah dikomersialkan. Ya. Dia yang menariknya macam di Lenggong ni, dia macam satu cycle yang komplit. Ada satu lagi diploma yang saya tak sebut di Lenggong. Dia ada diploma teknologi penyelenggaraan. Bermaksud dekat sini, kalau dekat Lenggong tu memang kita ada kilang di sana. So kita ada yang ekstrak herba tersebut untuk jadikan produk. So kita buat produk, kita ada packaging dan kita ada food tech yang kita nak masukkan perkara-perkara yang ekstrak tadi, yang kita ekstrak tadi. So dalam masa yang sama kita ada penyelenggaraan yang mana kita boleh menyelenggara mesin tersebut. Yang apa? Yang dalam yang kilang yang ada dalam KKTM Lenggong tersebut. Betul. Untuk makluman, di KKTM memang ada satu kilang yang dibina khusus supaya pelajar-pelajar dapat tahu macam mana bila dia pergi ke industri nanti, inilah keadaan dia. So itu memang dah dibuat. Ya, dia memang dah dibuat di KKTM Lenggong. Menarik tu. Memang sangat menarik, dan juga sebenarnya benda ilmu-ilmu itu tak banyak yang ada, ataupun kelengkapan tersebut tak banyak ada di institusi pendidikan yang lain, hanya ada di KKTM sahaja. Satu lagi di Rembau kita ada fashion. Baik. Tapi dia ni sebab dia masuk dalam kategori teknologi juga. Betul. So boleh kita ada diploma reka bentuk fashion. So pelajar kita dah memang top yang dah sampai ke France. Ada seorang dah memang dahsyat. Lepas tu kita ada diploma filem animasi digital. Yang ni kalau orang yang minat ipin-ipin, Ejen Ali, silakan. Dan kita ada reka bentuk media digital untuk nak buat benda-benda yang berkaitan dengan movement di sebalik tabir untuk pembikinan video tersebut. Betul, Dan juga seperti yang Syarif cakap tadi tu, ikon fashion negara juga yang semakin melonjak naik namanya, iaitu pemenang ataupun juara Gen F yang program reality Astro, itu adalah daripada pelajar KKTM Rembau sendiri. Sebenarnya banyak lagi ni untuk program-program yang ada. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus untuk layari www.tvecmara.edu.my. Serta untuk anda semua, kita nak bagi tahu juga ni, Cik Alin, mungkin ni betul-betul sampai ke penghujung lah ni. Diploma seperti mana yang diploma teknousahawan yang baru, Cik Alin katakan yang terbaru daripada kita ada beberapa jenis ataupun beberapa program diploma teknousahawan. Kalau tadi tu diploma teknousahawan pengeluaran dari kebetul perabot. Kita ada lagi program teknousahawan. Kita ada lagi program teknousahawan selain daripada perabot. Kita ada diploma teknousahawan reka fabric printing. Juga di IKM Alostar. Kita ada diploma teknousahawan spray painting di Kota Kinabalu. Lepas tu kita juga ada diploma teknousahawan elektrik di IKM Seberang Perai Utara. Kita juga ada diploma teknousahawan fashion di Rembau. Okey. Dan kita ada diploma teknousahawan landscape dekat IKM SIK di Kedah. Okey. Di Sungai Petani kita ada diploma teknousahawan upholstery. Okey. Upholstery memang sangat menarik. Kalau kita tengok upholstery ni, mungkin ada yang cakap apa benda lah upholstery ni. Upholstery ni adalah sesuatu yang boleh menghasilkan kecantikan dalam rumah. Contohnya. Contoh paling mudah, kita balut cushion baru. Kalau tuan-tuan, kalau cushion sofa tuan-tuan dah macam dia punya cushion tu dah penyek kan? Dah penyek, dah nak buang. Sebenarnya kita boleh refurbish balik, boleh hantar ke IKM Sungai Petani kepada diploma teknousahawan upholstery untuk dibaik pulih, insya-Allah seperti baru.
Saya sangat setuju sebab saya pun pernah beli produk mereka, saya pernah dah tempah. Memang sangat puas hati, dia punya harga tu memang macam harga di pasaran. Bukan kualiti tu macam kualiti di pasaran, tapi harganya adalah harga yang sangat-sangat rendah dan juga sangat-sangat mampu milik. Betul. Okey, jadi kita nampaknya mungkin sampai di sini sahaja untuk live Facebook bersama-sama dengan anda kepada lepasan SPM khususnya. Jadi jangan tunggu lagi. Jangan fikir-fikir lagi macam mana agaknya untuk anda dapatkan info. Anda boleh terus untuk pergi ke www.tvetmara.edu.my dan juga anda boleh terus untuk menerima tawaran kepada yang layak, insya-Allah sekiranya anda isi dalam UPU dan juga mengisi dalam talian. Dan satu lagi ni Cak Lin, kita nak kongsikan berkenaan dengan nombor telefon ataupun nombor WhatsApp yang kita boleh tanyakan. Kadang-kadang ni kan nak tanya kat siapa ni, menerusi laman Facebook pun insya-Allah kita akan cuba balas dengan secepat mungkin, tapi dalam tempoh waktu bekerja sahaja. Manakala untuk WhatsApp, anda boleh terus WhatsApp di nombor 0139498063, 0139498063. Jadi itu adalah kita punya nombor WhatsApp. Dan kita juga ada platform media sosial Cik Alin. Selain daripada Facebook page kita dengan kata caranya TVET Mara, kita juga ada di Instagram kata caranya TVET Mara juga, dan kita ada di Twitter serta di YouTube channel dengan kata caranya TVET Mara juga. Jadi kita ucapkan tahniah untuk adik-adik kita lepasan SPM yang rasanya sekarang ni dah ramai dah ambil. Mana-mana yang takut rasa-rasa nak tengok keputusan sendiri tu, tak apa, jangan risau, insya-Allah. Apa saja keputusan, itulah yang terbaik untuk anda, dan sekarang ini masanya untuk anda merancang masa depan bersama-sama dengan TVET Mara. Sekali lagi sebelum berakhir, untuk anda yang nak membuat permohonan, boleh terus pergi ke www.tvetmara.edu.my. Kini dibuka sehingga 22 April, dan juga http://upu.moi.gov.my dibuka sekarang sehingga 30 Mac nanti. Okey, jadi kita akan jumpa lagi insya-Allah di live Facebook yang akan datang untuk kami bawakan kepada anda tanya apa saja. Saya Iqbal Hafiz Ruslan dan juga tetamu saya Halimuddin Muhammad Isa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Dan pastikan TVET Mara menjadi pilihan kita. Terbaik.